Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak bincang satu soalan. Okey. Rajah satu menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 50 saat. Okey, first kali pelajar take note lah. Bila jumpa graf laju masa, so cikgu conteng dekat sini. Laju melawan masa. Okey, so pelajar kena tahulah kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Pecutan. Okey, dan luas graf ni menunjukkan jarak. Luas ialah jarak. Okey, pelajar take note yang ni. Okey, dan dua je graf belajar jarak masa dan laju masa. Ni untuk graf laju masa. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. So laju seragam dia dekat mana? So dekat sini. Okey, so dia minta kita nyatakan laju seragam. So laju seragam 24 lah. So 24 ms negatif 1. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam saat. So dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. So dia nak tempoh masa. So laju seragam, so antara 35 ni kat sini laju seragam 35 hingga 12. Maksudnya 35 tolak dengan 12. So 35 tolak dengan 12. So kita dapat 23 saat. Okey, so 23 saat. Okey, so settle untuk soalan ni. A1 dan 2. Okey, hitung nilai V. Okey, jika jarak yang dilalui dalam 50 saat ialah 957 meter. Okey, so sekarang ni dia minta kita cari V. Okey, dan dia bagi jumlah jarak untuk 50 saat ni 957. Okey, so macam mana nak cari nilai V? Okey, so sekarang ni kita tahu tadi cikgu dah mention luas di bawah graf ialah jarak. Maksudnya jarak A tambah dengan jarak B tambah dengan jarak C. So sama dengan 957. Okey, so cikgu kira dekat atas sebab cikgu nak refer kepada gambar. Okey, so A tambah B tambah C 957 sebab kita nak cari nilai V dekat sini. Okey, first kali pelajar tahulah luas. So yang ni ialah luas trapezium. Ni luas trapezium. Pelajar kena take note lah luas trapezium. Apa formula trapezium? Okey, 1/2 A tambah B darab dengan C. Ni ialah trapezium. So dekat sini V, kat sini 24. Maksudnya 1/2 V tambah dengan 24 darab dengan 12. Okey, so dekat sini kita settlekan. Kita potonglah siap-siap 2 kali 1, 2 kali 6. Okey, so 6 darab V, kita dapat 6V tambah dengan 24 darab dengan 6. So 24 darab dengan 6. So kita dapat 144. Okey, 144. Ni ialah untuk trapezium. Maksudnya cikgu tulis kat sini lah. Okey, 6V tambah 144. Okey, ni trapezium. Kita tambah dengan luas segi 4. So luas segi 4 kat sini kita tahu tadi 35 tolak dengan 12. So 23. Okey, so kat sini 24. Panjang darab lebar lah. Cikgu kira siap-siap. 23 darab dengan 24. So 23 darab dengan 24. Okey, so kita akan dapat 552. So 552. Ni untuk yang B lah. So ditambah dengan C. C ni so luas segi 3. Tinggi ni kita tahu 24.
So dekat sini panjang ni kita tahu 50 tolak 35, so 15. Okey, so kalau luas segitiga, cikgu kira kat sini 1/2 darab dengan tapak 15 darab dengan tinggi dia 24. So dekat sini kita tekan kalkulator lah, paling mudah sekali. Okey, 1/2 darab dengan 15 darab dengan 24. So kita dapat 180. So C itu 180 sama dengan 957. So dekat sini mudahlah kita nak selesaikan. Maksudnya kita selesaikan yang ada nombor ni dulu Okey, maksudnya semua ni kita hantar ke sebelah. Okey, so yang kita tinggal dekat sini 6V. Sama dengan 957. Cikgu kira siap-siap lah. 957 tolak dengan. Okey, 957 tolak dengan 180. Okey, tolak dengan 552. Okey, tolak dengan 144. Okey, so kita dapat 81. So V sama dengan 81 bahagi dengan 6. So kita dapat 81 bahagi dengan 6. Okey, 13.5. Okey, so 13.5 ni ialah jawapan dia. So kalau kat sini 13.5 logik lah, atas dia tu 24. Okey, so untuk soalan cari nilai V cari nilai V. Okey, biasanya soalan ni akan dapat 3 markah lah. Okey, so markah datang daripada mana? Datang daripada salah satu operasi ni. Sama ada pelajar kira dekat sini ataupun pelajar kira dekat sini. So cikgu bagi markah untuk operasi 1. Untuk hasil tambah semua sekali ada operasi tambah ni 1 dan jawapan akhir dia 1. So 3 markah dekat sini. Mudah sangat-sangat. So dekat sini kita tengok kat sini cikgu bagi 3 markah. So dekat sini cikgu bagi 1 markah, kat sini 1 markah. So dekat sini dah dapat 5 markah. Okey, so untuk soalan ni dia mention 8 markah. So lagi 3 markah mungkin datang daripada huraikan pergerakan zarah dalam 15 saat yang terakhir. So dekat 345, so dekat sini 3 markah Bila 3 markah mesti ada 3 huraian lah untuk 15 saat yang terakhir. So cikgu buat untuk soalan C, cikgu huraikan dekat sini. Okey, so kalau 3 markah 3 3 poin Okey, poin yang pertama pergerakan 15 saat yang terakhir. Pergerakan zarah 15 saat yang terakhir. So dekat sini kita boleh mention lah. Okey, kita boleh nyatakan dekat sini nyah pecutan dia berapa. Okey, boleh. Okey, kita boleh mention juga jarak yang dilalui. Okey, so cikgu tadi cikgu dah kira 180, cikgu nak tulis lah. Okey, jarak yang dilalui 15 saat S je lah. Saat terakhir ialah 180 meter. Ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua. Okey, kita boleh cari pecutan dia kat sini. Okey, pecutan kita tahu jarak mencacang. Okey, so cikgu kira dekat atas lah. Okay. So M sama dengan negatif Y per dengan X. So Y dia berapa? 24. Per dengan X dia 15. So 24 bahagi dengan 15. 24 bahagi dengan 15. Okey, so kita dapat 1.6. Okey, 1.6 ms negatif 2 pecutan dia pecutan dia. So negatif menunjukkan nyah pecutan. So kita boleh tulis kat sini. Nyah pecutan 15 saat terakhir ialah negatif 1.6 ms negatif 2. Okey, so 2 poin. Okey, poin yang ketiga.
Okey, apa yang kita boleh cerita dekat sini? Poin yang ketiga. Okey. Okey, so cikgu nak tulislah. Zarah bergerak. Okey, daripada keadaan seragam. Pecutan seragam sebanyak 15 saat sebelum dia berhentilah. Okey. Zarah bergerak dari laju seragam. Laju seragam sehingga berhenti. Okey, ialah 15 saat. Okey, maksudnya cikgu dah mention 3 poin dekat sini. So 3 markah lah. Okey, 3 markah. So 1, 2 dan 3 markah. Okey, so total dia 8 markah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Satu soalan untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, soalan 10. Rajah 6 menunjukkan graf OB. Mana OB? So, OB Okey, yang mewakili gerakan zarah P. So, dekat sini OP ni ialah zarah P. Zarah P. Okey, manakala graf OCDE. Mana OC? OCDE. Okey, so yang ni mewakili zarah Q. So, zarah Q. Kita buat warna hijau. Yang ni zarah Q. Zarah Q. Okey. Zarah Q untuk tempoh T saat. Okey, first kali pelajar. Bila pelajar dapat graf laju masa. Okey, sebelum ni cikgu dah bincang. So, laju melawan masa. Pelajar kena take note lah. 3 perkara. Yang pertama sekali, kecurunan. So, kecurunan ni menunjukkan pecutan. Ni pelajar kena tahu. Dan luas graf. So, luas ialah jarak. Ni kena tahulah. Okey, dan kita tengok pecutan. Apa formula pecutan? So, kita ambil daripada atas. Laju bahagi dengan masa. Okey, atau istilah lain apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar perubahan lah. Kadar perubahan. So kita ambil dekat atas laju. Kalau soalan dia tanya kadar perubahan laju, tu ialah pecutan. So yang ni je pelajar kena tahu. Okey, kita tengok soalan. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah Q. Mana zarah Q? So, zarah Q dekat sini. Okey, so ni zarah Q. So, dia nak laju seragam zarah Q. So, zarah Q kat sini. So, laju seragam dia dekat sini lah. So, automatik pelajar boleh tulis 16. Unit dah ada. MS negatif 1. So, settle satu soalan. Okey, soalan yang kedua. Pada T saat, beza antara jarak. Okey, so ni beza antara jarak yang dilalui zarah P dan zarah Q ialah 24. So, beza dia 24. Maksudnya, P tolak Q dapat 24 lah. P tolak dengan Q dapat 24. Okey, so hitung nilai T. Okey, mudah untuk soalan ni. Jadi kena kira jarak satu-satulah. Okey, first kali kita kira jarak segitiga zarah P dulu. Zarah P ni yang ni lah, yang ni yang P ni. Okey. P ni yang ni. Okey, so kita kira P dululah. P formula dia segitiga lah, segitiga. P dulu P 1/2 darab dengan tapak dia dekat sini, darab dengan T, darab dengan tinggi dia. So tinggi dia 16. Okey, so settle untuk P. Q, kita tengok Q.
Q ni yang besar ni Cikgu buat warna merah lah Q. Clear sikit. Ni lah Q. Okey, Q ni ialah mewakili trapezium lah. So, trapezium. So, 1/2 A tambah B darab dengan C. So, A, B dan C. Okey, so kita masukkan tolak dengan Q tadi 1/2. A dia berapa? A dia tadi, A dia kat sini T tolak 12. T tolak 12. Okey, tambah dengan B dia. So, B dia kat sini T. Okey, darab dengan tinggi dia C ni 16. So, 16 sama dengan 24. So, kita boleh selesaikan lah. T darab dengan 16, 16T bahagi dengan 2. So, dekat sini kita dapat 8T. Okey, tolak. So, cikgu selesaikan dalam bracket. T, ni potong 2 kali 1, 2 kali 8. Senang Okey, T tambah T. So, kita dapat 2T. Okey, 2T. Yang ni break 2T. So, tolak dengan 12. Okey, so yang ni sebenarnya ada bracket ni. Sama dengan 24. Okey, so bila kita buang bracket tu, dia jadi lain lah. Okey, so cikgu selesaikan. Betul tak ni cikgu buat ni? So, 8T tolak 2T, tolak-tolak tambah dengan 12 sama dengan 24. 8T tolak 2T, so 6T. Sama dengan 12, bawa pergi sebelah. So, 24 tolak dengan 12. So, dapat 12. T 12 bahagi dengan 6. So, dapat 2. Logik tak T ni 2? So, kita tengok T ni 2. Tak logik Okey, so bermakna kat sini tak perlu bracket dah ni. Sekejap Okey, minta maaf sedikit pembetulan. Yang ni cikgu tak darab pun dengan 8 tadi. So, cikgu padam balik. Cikgu tertinggal 8 tu. Okey, so dekat sini kan darab dengan 8 dekat sini. Cikgu tertinggal. So, 8 darab dengan 2T. So, 8T tolak dengan. So, kita clear kat sini dulu. 8 darab dengan 2. So, 16T tolak dengan 8 darab dengan 12. Salah lagi sudah 8 darab dengan 12. So, kita dapat 96. 96. Okey. Sama dengan 24. So, cikgu selesaikan. 8T tolak 16T. Okey. Tolak-tolak jadi tambah. Tambah dengan 96 sama dengan 24. So, 8T tolak 16T. So, tolak 8T lah. Okey, sama dengan 96, 24 tolak dengan 96. So, kita dapat 24 tolak dengan 24 tolak dengan 96. So, kita akan dapat negatif 72. So, negatif 72. So, cikgu kira dekat bawah lah. So, negatif 8T sama dengan negatif 72. So, potong-potong Negatif-negatif ni potong. So, T sama dengan 72 bahagi dengan 8. 72 bahagi dengan 8. So, kita dapat 9. Tak logik juga ni 9 ni. Sekejap. Lagi sekali kita semak. Okey, lagi sekali last pembetulan minta maaf pelajar. Okey, so sekarang ni yang Q kita dapat 16T tolak dengan 96 kat sini. Okey, bermakna Q tolak P baru kita dapat jawapan dia Maksudnya kat sini 16T okey, tolak dengan 96.
Okey, yang besar tolak yang kecil lah. Tolak dengan 8T sama dengan 24. So, yang ni baru kita dapat jawapan. 16T tolak 8T. So, kita dapat 8T sama dengan 96 bawa pergi sebelah. 24 tambah dengan 96. So, 120. Jadi, T sama dengan 120 bahagi dengan 8. Baru dapat jawapan dia. 15. Barulah logik Okey, so rasanya itu saja untuk kali ni. Minta maaf agak panjang untuk soalan yang ke-10 Okey, yang penting pelajar clear lah. Okey, pelajar boleh lajukan, pelajar boleh skip untuk yang salah tadi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, soalan ke-9 ni mudah graf jarak melawan masa. Kita tengok gambar pun nampak macam mudah lah. Okey, kita tengok rajah 6 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan berbasikal dua orang pelajar, Haziq dan Haris. Okey, garis lurus AB mewakili Haziq. Okey, so cikgu buat. Okey, yang ni yang kuning ni ialah Haziq. Okey, dari stesen X ke stesen Y. So, X pergi ke Y. Okey, manakala garis lurus CD mewakili perjalanan Haris. So, yang ni cikgu buat warna lain lah. Okey, so C ke D ni ialah Haris. Okey, dari stesen Y ke stesen X. Okey, dari stesen Y pergi ke stesen X. Okey, mengikut jalan yang sama untuk menuju ke destinasi masing-masing. Okey, kita nyatakan jarak dalam kilometer antara stesen X dan stesen Y. So, X dan Y mudahlah. Jarak dia 210 km. Kita ambil direct je. Okey, so 210 km. Settle. Okey, seterusnya. Berapakah beza masa yang diambil? So, beza masa kalau beza mesti tolak lah. Yang diambil oleh Haziq dan Haris untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, kita tengok dekat sini. Haziq masa dia 8 hingga 10.30. So, Haziq 8 hingga 10.30 maksudnya 2 jam setengah lah. Ni untuk Haziq 2 jam 30 minit. Okey, seterusnya Haris. Yang ni Haris. Cikgu. So, Haris antara 8 hingga 11.30. Bermakna 3 jam 30 minit. Okey, so beza masa dia 1 jam lah. So, kita tengok soalan. Berapakah beza masa yang diambil oleh Haziq dan Haris untuk sampai ke destinasi masing-masing? 1 jam So, kita tolak lah. Bermakna 3 jam 30 minit tolak dengan 2 jam 30 minit. So, kita dapat 1 jam. Ni beza dia. So, bila beza kita tolak lah. Okey, settle untuk soalan B. Soalan C. Cari jarak dalam kilometer antara tempat pertemuan mereka dari stesen Y. Okey, tempat pertemuan mereka daripada stesen Y. So, tempat pertemuan dia dekat sini lah. Ni dia jumpa. Okey, so 90. Dekat kilometer 90. Jarak di antara tempat pertemuan mereka dari stesen Y. So, kalau dari stesen Y daripada atas lah. Okey, semula Okey, so 90. So, kalau dari stesen Y kita tolak terus. 210 tolak dengan 90. 210 tolak dengan 90. So, kita dapat 210 tolak dengan 90.
Okey, kita dapat 120. Okey, sebab dia kata daripada Y, daripada atas lah, daripada atas. So, kita tolak je. Okey, settle. Soalan C dan soalan yang terakhir. Hitung kadar perubahan laju. Okey, so kita tahu yang ni, D ni cikgu explain sikit. D ni laju ataupun laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey. So, apa sahaja dibahagi dengan masa, mesti ada perkataan kadar lah. Maksudnya kadar perubahan. Perubahan, kita ambil dekat atas. Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak ialah laju. So, kalau dia tanya kadar perubahan laju. So, pecutan lah. Bermakna dia nak pecutan. So, pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Maksudnya apa sahaja dibahagi dengan masa tadi, cikgu dah explain kadar perubahan kita ambil atas laju. So, kadar perubahan laju ialah pecutan So, dia nak pecutan. Bagi perjalanan haris. So pecutan bagi perjalanan haris. So, perjalanan haris dekat sini lah. So macam mana kita nak cari pecutan dia? So, kita kena cari laju dia dulu. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, untuk haris dekat sini jarak dia 210. Bahagi dengan masa dia. So, masa dia ke sini. So, ni kilometer per jam lah. Maksudnya 3.5 jam 3.5 jam. So, cikgu tekan kalkulator dulu. So, 210. Bahagi dengan 3.5. So, kita dapat laju dia 60. 60 km per jam. Ni laju dia. Soalan dia nak pecutan. Kadar perubahan laju. Untuk jawapan D tu cikgu selesai dekat sini. Soalan D. So, cikgu tulis kat sini. So, pecutan dia nak pecutan. So, jarak. Bukan jarak. Laju bahagi masa. So, laju bahagi dengan masa. So, laju dia kita dah ada 60 km per jam. Bahagi dengan masa dia lah. Masa dia 3.5 jam. So, kita tekan kalkulator je lah. 60 bahagi dengan 3.5. So, kita dapat 17.14. 17.14 kilometer jam negatif 2. Settle untuk soalan yang ke-9. So, kalau cikgu cek skema jawapan hitung kadar perubahan laju kilometer per minit. Soalan dia minta maaf pelajar 3 kilometer per minit. So, kita kena tukar kepada minit lah. Jam kepada minit ni kita bahagi je dengan 60. So yang ni bahagi dengan, so cikgu betulkan sikit. Yang ni pun kena tukar kepada minit juga, senang. So, cikgu betulkan. 3.5 bahagi dengan 60. So kita tekan kalkulator semula. Okey, 210 bahagi dengan 3.5 per 60.
3.5 per 60. Okey, so kita dapat 3.600. Betul tak ni? 3.600. Okey. Sekejap, cikgu cek balik. 3.600. Okey, so cikgu betulkan soalan ni. Soalan ni bukannya kadar perubahan laju. Dia sebenarnya kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak. Sebab apa? Dia nak kilometer per minit. Kilometer per minit ni jarak lah. Okey, ataupun laju. Okey, so cikgu betulkan. So, formula dia macam ni lah. Okey, ni 3.5 jam nak tukar kepada minit darab dengan 60. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1. Okey, laju dia 1. Cuma laju dekat sini. Okey, kita tahu dia negatif lah. Okey, untuk jawapan D ni, jawapan dia negatif 1. Okey, ataupun kita nak cari paling mudah, kita cari guna formula kecerunan dekat sini. Kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita akan dapat jawapan dia negatif. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kecerunan macam ni negatif. So, cikgu tambah dekat sini negatif. Okey, dan cikgu dah betulkan soalan dia. Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10. Okey, soalan yang ketiga ni graf laju masa. Pelajar take note dulu. Laju melawan masa. So, kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Ni pelajar kena faham betul-betul. So, luas graf ni ialah jarak. So, kalau kita tulis formula, pecutan sama dengan pecutan. Laju bahagi dengan masa. Okey, so istilah lain pecutan, laju bahagi masa. Apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan ambil atas laju. Maksudnya kadar perubahan laju ni ialah pecutan. So yang ni je pelajar kena tahu. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, nombor 3. Hitung kadar perubahan laju. Baru kita cerita tadi. Kadar perubahan laju ialah pecutan lah. Pecutan untuk 30 saat yang pertama. So, pecutan ni dapat daripada mana? Dapat daripada kecerunan dekat sini. So, kita cari kecerunan dia. M sama dengan Y per dengan X. So, Y dia berapa? 65. So, X dia berapa? 30. Kita tekan kalkulator lah. So, cikgu tulis kat sini. M sama dengan Y per dengan X. So, 65 bahagi dengan 30. So, 65 bahagi dengan 30. Okey, 2.17. So, jawapan akhir dia 2.17. Pecutan MS negatif 2. So, B ni cikgu tulis kat bawah lah. Okey, kita potong, kita tulis kat bawah. Okey, soalan seterusnya. Hitung nilai T jika nisbah yang dilalui dalam T saat yang pertama kepada jarak yang dilalui 80 saat ialah 1:2. Okey, pelajar kena faham betul-betul 1:2. Maksudnya untuk T yang pertama yang ni yang ni. T yang pertama yang ni lah. Okey, 1. Ni 1. Okey. Ni 1:2. 2 ni ialah semua sekali. 2 ni ialah semua sekali. Okey. So, kita cari yang 1 dululah. Okey. Kita cari yang 1 ni. 1 ni ialah trapezium. Ni trapezium kat sini. Okey. So, cikgu cari trapezium. Trapezium T tolak 30 ataupun 1/2 trapezium kan macam ni gambar dia. Cikgu conteng sikit. Okey, 1/2 A tambah B darab dengan
C. So A, B, C. So A dia T tolak 30. T tolak 30. Okey. Tambah dengan, kat sini T lah. Tambah dengan T. Okey, darab dengan tinggi dia 65. So, yang ni kita selesaikan dululah. Okey. So, cikgu selesaikan. T tambah dengan T. So, 2T. Okey, tolak dengan 30. So, kita darab dengan 65. So, darab dululah. 2T darab dengan 65. So, cikgu selesaikan dulu. 2 darab dengan 65. So, kita dapat 130. Okey, T tolak dengan 30 darab dengan 65. 30 darab dengan 65. So, kita dapat 1950. 1950 bahagi dengan 2. 1/2. So, cikgu selesaikan yang ni dulu. So, kita dapat 130 bahagi 2. 65T tolak dengan 1950 bahagi dengan 2. So, kita dapat 975. 75. Okey, so yang ni untuk trapezium yang pertama ni. Okey, dan 2 ni nisbah keseluruhan dia lah. Luas keseluruhan trapezium. Okey, yang B ni cikgu kira lain. Okey, cikgu sambung. So, yang luas yang besar ni, yang besar atas tu, 50, kat sini 80. So, cikgu kira siap-siap lah. Okey, so cikgu nak ringkaskan. Maksudnya, sekarang ni nisbah dia. Yang ni ialah 1. Yang ni ialah, yang ni 1 nisbah 2 kali yang ni. Maksudnya, 65T tolak 975 sama dengan, yang ni kena bahagi dengan 2. So, 4225. 4225 bahagi dengan 2. So, kita dapat 211 2.5. Betul ke? 211 2.5. Okey, so dekat sini kita selesaikanlah. 65T sama dengan 211 2.5 tambah dengan 975. So, dekat sini kita selesaikan dia. So, cikgu tunjuk, cikgu ringkaskan. 2115 tambah 975. Okey, bahagi dengan 65. So, kita dapat nilai T. 47.5. So, T second. Okey, so settle. 47.5. Logik lah. Kat sini 30. Kat sini 47.5. Kat sini 80. Okey, pelajar boleh pause dulu. Pelajar boleh tengok. Boleh fahamkan. Okey, apa maksud 1 nisbah 2? Kat sini 1. Kat sini 2. 1 nisbah 2. So, jadi bahagi 2 lah. So, cikgu dapat nilai dekat sini. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat.